Berapa orang mai rasa menyesal bila mana sekali terlepas solat berjemaah di surau di masjid. Sekali tak datang kuliah maghrib, berapa orang rasa menyesal? Berapa orang menyesal bila mana tak boleh baca Quran dalam kehidupan harian? Berapa orang rasa menyesal bila mana tasbih tak bergolek dalam masa sehari? Berapa orang menyesal? Kena tanya, bukan tanya orang, tanya saya dan tanya kita-kita semua. Tanya masing-masing lah tuan-tuan. Berapa ringgit sehari habis dalam keadaan kita tanya modal untuk saham akhirat kita? Kena tanya semua tu. Kena tanya dari kita tuan-tuan. Maka dengan sebab itulah saya mengajak diri saya supaya kita belajar. Saya pun belajar di tuan-tuan. Waktu masa ni sedang belajar. Walaupun sedang mengajar dan pada masa yang sama masih lagi belajar. Belajar macam-macam ustaz. Kalau balik kampung cuti sekolah, cuti sini, cuti kuliah sini, balik kampung. Balik kampung ada ruang masa dalam masa seminggu je. Sempat kita pergi ziarah tempat belajar dulu. Sempat kita tasmik 2-3 hadis itu, alhamdulillah, satu keuntungan yang besar. Kenapa? Kerana kita tengok tu tua-tua belakang. Kita takut tuan-tuan dia pergi dalam keadaan di bawah ilmu. Walaupun kita ada masa tu, kita biarkan ilmu tu pergi bersama dengan alim ulama dalam keadaan kita tahu ilmu tu ada bersama dengan mereka. Kita biarkan macam belajar ni tuan-tuan. Tasmik. Malam ni kita nak baca kitab ni. Kitab Arba'in Nawawiyah. Kitab ni saya belajar di pondok dulu dalam bahasa Arab. Dan matan hadis ni 40 hadis ni tuan-tuan. Kenapa masa belajar pondok ni? Dalam masa 40 hari juga kenapa? 40 hari kenapa tuan-tuan? Hadis ni kenapa tak ada? Tak payah apa tuan-tuan. Dan 2 hadis dan 2 dengar. Tak payah apa. Sebab saya dah hafal dulu. Masa saya mengaji dulu, tempat saya mengaji dulu, Syekh Maulud kata wajib hafal. Sebab ni asas dalam ilmu hadis Arba'in Nawawiyah. Maka kena hafal. Semua pelajar-pelajar pelajar-pelajar Maulud hafal. Dalam masa berapa lama? 40 hari je tuan-tuan. Berapa hadis hari? 1 hadis hari tuan-tuan. Tasmik kadang-kadang ada seorang 5 hadis hari. Teruja nak pada ilmu tuan-tuan. Sepatutnya 1 hadis hari, tapi ada orang 5 hadis. 2 hadis, 3 hadis hari. Sepatutnya 1 hadis hari. Tapi dia hafal, dia pergi tasmik kadang-kadang tak sampai 40 hari dah habis. Tak sampai 10 hari ada habis dah. Eloknya tuan-tuan, Arba'in Nawawiyah ni ada di setiap jiwa umat Islam sepatutnya tuan-tuan. Ni asas dalam ilmu hadis dibukukan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Maka sebab tu kita belajarlah tuan-tuan. Walaupun umum bukan perbincangan kita tuan-tuan. Umum biarlah kita ketepikan tuan-tuan. Model tu kita ketepikan dulu. Yang penting kita boleh ikut majlis ilmu. Duduk dalam majlis tu satu keberuntungan pada kita. Pasal apa? Kita nak tutup omong kita biar paling kurang tuan-tuan dalam keadaan belajar. Paling kurang. Biar habis dalam keadaan tengah-tengah kuliah tak apa. Besar nilai tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi sebut tuan-tuan dalam bab ilmu ni. Nabi kata man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji' atau kama qala. Nabi menyebut kepada kita, menyatakan kepada kita supaya kita nampak nilai ilmu. Barang siapa yang keluar pergi menuntut ilmu, dia keluar daripada rumah dengan niat nak pergi belajar, dengan niat nak pergi berjemaah di masjid, di samping tu nak dengar kuliah maghrib, nak belajar. Nabi kata fahuwa fi sabilillah. Daripada rumah tadi dia berjalan sehingga sampai masjid tu dan di jalan Allah. Dia duduk ni seolah-olah duduk di jalan Allah. Hatta yarji' sehingga dia sampai rumah balik. Dia mari sampai rumah balik, naik rumah tu baru putus. Tengok, hebat dah orang belajar, hebat. Sebab tu kita kena rasa tuan-tuan, rasa nilai ni tuan-tuan, biar kita nampak dengan mata hati. Kalau harap nampak dengan mata rasa tuan-tuan, bukan tempat ni kita duduk malam. Duduk tempat mana ni? Sate station.
Tu dia. Mana-mana seronok tuan-tuan hari-hari cuti ni. Tuan-tuan. Sekincang ikan bakar tuan-tuan. Seronok anak-anak kita tuan-tuan. Orang ni pegang kepala, orang ni pegang ekor tuan-tuan. Seronok. Tapi tak berlaku pada kita tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita tahu ada yang lebih aula bagi kita. Ada yang lebih utama bagi kita. Dalam hadis lain, Nabi menyatakan kepada kita berkaitan dengan ilmu juga. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala. Nabi menyatakan kepada kita juga, nak mengingatkan berkaitan dengan peri penting nilai hebatnya ilmu. Nabi menyatakan pada kita, barang siapa yang melalui satu-satu jalan, barang siapa merintis satu-satu jalan, nak pergi mana tu? Nak pergi belajar ilmu. Yang mana pada jalan itu dia cari, sesat sikit tak apa. Tengok betul, jangan risau. Jumpa juga, tuan-tuan. Jumpa juga. Nabi kata macam mana? Dia bersungguh nak belajar. Dia bersungguh nak belajar. Dia tengok kain rentan ni, oh ni Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Syaril. Macam-macam ustaz hari ni. Kalau kita tengok di cabang-cabang 3 traffic light, macam-macam jenis majlis ilmu. Lalu kita mencari-cari majlis tersebut. Kita pergi. Nabi kata barang siapa melalui jalan untuk menuju majlis ilmu. Kadang-kadang kita hadapi jalan jam, hujan, panas, macam-macam kita hadapi. Nabi kata macam mana? Nabi nyatakan pada kita dengan sebab kesungguhan kita tadi. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka nascaya Allah Taala permudahkan jalan pada kita semua. Dengan sebab kita lalu jalan nak pergi menuntut ilmu, tak sampai lagi tu. Baru lalu jalan baru. Jalan tu nak pergi mana tu? Menuju majlis ilmu. Kita tekan betul tuan-tuan. Nak pergi mana tu? Tunjuk nak pergi majlis ilmu. Allah Ta'ala itu. Dengan cara macam mana? Nascaya dipermudahkan kepada kita jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan maksud macam mana tu? Dengan belajar saja tuan-tuan. Dengan maksud Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita dan untuk beramal dengan ilmu yang kita belajar. Bila kita bersungguh-sungguh pergi belajar, dan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk nak amalkan. Bila kita beramal dengan ilmu, ada nilai ada di sebalik amalan. Amalan yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan berdasarkan ilmu, di sana ada mata wang akhirat. Mata wang akhirat tak nampak hari ni di dunia, tuan-tuan. Tak nampak dunia hari ni. Nampak bila? Selepas mati. Nak nampak? Matilah. Nak nampak? Mati. Allah Ta'ala tunjuk hari ni macam-macam tuan-tuan. Yang menjadikan kita-kita ni cemburu tuan-tuan. Kalau tak silap saya 2-3 hari lepas, seorang muslimah tuan-tuan yang terlibat dengan kanser mati tuan-tuan di HKL tuan-tuan. Tak silap saya tuan. Kalau salah betul kan? Orang Perak. Ada orang Perak ni? Ada? Berita ni betul tak betul, tapi sememangnya tersebar dalam internet. Serata dunia ambil kaya ni tuan-tuan. Ibu tunggal tinggal 2 orang anak tuan-tuan. Nampak cara beramal tuan-tuan. Nampak Allah Ta'ala sudah pilih dengan sebab dia sabar dengan penyakit tuan-tuan. Sabar. Allah Ta'ala pilih tuan-tuan. Sampai satu tahap mengikut berita yang kita baca tuan-tuan, 4 jam sebelum meninggal dunia, Allah Ta'ala pilih meringankan lidahnya untuk mengucap La ilaha illallah. Kalam ini tuan-tuan Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Nabi kata macam mana? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, kalimah yang terakhir sebelum dia mati, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir dia, maka kalimah terakhir sekali dia ucap benar, iaitu la ilaha illallah. Muslimah ni tuan-tuan, ibu tunggal ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ringankan lidah. Ringan
kaedah tuan-tuan. Bukan semua orang ni boleh buat sampai tahap ni tuan-tuan. Pasal apa berlaku dalam masyarakat kita, dalam keadaan kita sekarang ni, dalam keadaan kalut ribut tuan-tuan. Dengan macam-macam fitnah dalam masyarakat, dengan ajaran sesatnya, dengan gejala sosialnya, tiba-tiba Allah Ta'ala tampilkan perkara ni depan mata kita pada hari ini. Nak didik kita yang diberi akal fikiran sebenarnya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalimah ni bukan senang nak tuturkan kalau bukan ihsan pilihan Allah. Kerana disebut oleh para ulama, bila mana kita sedang azab menghadapi saat sakaratul maut, maka seolah-olah kita sedang lemas di lautan. Kemungkinan di lautan Hindi kot. Kaki tak boleh nak pijak, kaki tak boleh nak berpijak, tangan tak boleh nak berpaut di mana-mana. Tu saat sakaratul maut. Agak-agak tuan-tuan boleh ucap kan? Kalau itulah kedudukan. Kalau bukan kerana dengan rahmat Allah, kalau bukan kerana amalan kita yang betul-betul ikhlas sebelum ini, tuan-tuan, mana mungkin berlaku macam tu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ini pilihan Allah. Insan pilihan Allah untuk nak didik kita semua hari ni tuan. Berapa lama zikir tu? Mengikut sanak saudaranya bagi tahu 4 jam tuan-tuan. 4 jam tuan-tuan berzikir la ilaha illallah. Zahirnya dah halal jannah. Nabi kata barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, nascaya syurga tempatnya. Zahir, hakikat semua pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua tuan-tuan, bila mana dah mati, bawa balik kampung nak bumi dan liar lahap tuan-tuan. Bercahaya bergembelapan tuan-tuan. Ni tanda-tanda baik yang perlu kita rasa cemburu tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan dengan sebab hari ni boleh buat macam-macam tuan-tuan. Tapi saya yakin dan percaya ni bukan buatan manusia ni tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, nak didik kita-kita yang diberi ruang kehidupan pada hari ini, supaya kita persiapkan diri. Keluar cahaya tuan-tuan. Cahaya ni tanda apa tuan-tuan? Cahaya ni tuan-tuan tanda bersih. Bersih apa ni? Bersih daripada segala jenis maksiat, bersih daripada segala jenis dosa tuan-tuan. Tanda tuan-tuan. Satu ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i ini antara imam mazhab yang paling kuat ingatan dia. Kuat tuan-tuan. Imam Malik iktiraf Imam Syafi'i ini tuan-tuan, orang yang ingat kekuatan ingatannya tuan-tuan begitu hebat. Hebat sungguh. Walaupun begitu, satu ketika Imam Syafi'i mari rasa tak macam biasa dia. Mari rasa pelik, mari rasa lambat nak ingat ilmu, rasa malas nak menghafal. Lalu tuan-tuan, Imam Syafi'i pergi mengadu kepada seorang gurunya yang bernama Imam Waqi' dengan satu kalam syair, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani an tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la yahdi li'asi atau la yuhda li'asi. Ni syair. Syair ni sampai hari ni tuan-tuan, semasa saya belajar di Mesir dulu, pernah beberapa kali saya pergi ziarah makam Imam Waqi'. Dalam perjalanan nak pergi ke makam Imam Syafi'i, ada situ tuan-tuan, dalam perjalanan tu kita jumpa kubur makam Imam Waqi'. Pergi-pergi sana tuan-tuan, syair yang kita baca dalam kitab, rupa-rupanya duduk di mana tu? Duduk di dinding tuan-tuan makam Imam Waqi'. Mana hak saya baca tadi? Hak sampai hari ni saya ingat tuan-tuan. Dulu saya tak ingat. Saya pergi sana, saya tengok ada tuan-tuan. Ada rupa-rupanya hak baca dalam kitab di pondok tuan-tuan. Tengok-tengok pergi jumpa tuan-tuan duduk di dinding makam Imam Waqi'. Kita kaji-kaji, rupa-rupanya memberi satu erti yang besar pada kita tuan-tuan. Imam Syafi'i pergi mengadu kepada guruku yang bernama Waqi'. Berkaitan dengan apa tu? Berkaitan dengan susutnya ingatanku. Lambat ingat. Lalu Imam Waqi' kata macam mana? Tinggal olehmu akan maksiat.
tinggal maksiat. Nak suruh cepat ingat, nak suruh rasa rajin beribadah, rajin belajar,